Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan. Warga penonton sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum perdana Hal Ehwal Islam. Bersama saya Nurin Adriana pada hari yang berbahagia ini akan mengupas tentang tajuk manasik haji. Tak kenal maka tak cinta, tak didayung perahu masakan sampai di seberang. Tak dipecahkan ruyung manakan dapat saginya, tak diperkenalkan tetamu sudah tentu jiwa tertanya-tanya. Sekecita saya ingin memperkenalkan seorang tetamu yang diundang khas bagi melontarkan buah fikiran dan juga berkongsi idea untuk sama-sama kita menelusuri lebih mendalam mengenai manasik haji. Perkenalkan panel kita yang pertama, Ahmad Zarif Irfan bin Ma'ruf. Seterusnya, panel kita yang kedua, Hurul Ain binti Muhammad Zulkifli. Panel kita yang ketiga, Ulfa Izzati binti Muhammad Azham. Dan seterusnya panel kita yang keempat, Izzat Aiman bin Jemaat. Dan yang terakhir ialah Muhammad Hafizul Aiman bin Nazir Shah. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum pada hari ini. Seperti yang kita tahu, manasik haji adalah perangkaan pelaksanaan haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jemaah haji akan dilantik dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya. Misalnya, rukun haji, pensyariatan, wajib, sunnah pun hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan haji. Selain itu, para calon jemaah haji juga akan belajar bagaimana cara praktik tawaf, sa'i, wukuf, melontar jamrah dan proses ibadah yang lainnya yang dibuat dengan mirip dengan keadaan di tanah suci Mekah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan perbahasan forum kita pada hari ini. Persilakan ahli panel kita yang pertama iaitu Saudara Zarif untuk mengupas lebih lanjut mengenai niat ihram. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Seperti mana yang kita tahu, ibadah haji dalam hal ini merupakan salah satu kewajipan kepada setiap umat Islam. Ini kerana mengajarkan ibadah haji pada bulan haji merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Pada hari ini saya akan membahaskan tentang rukun yang pertama iaitu niat ihram. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW yang bersabda, yang bermaksud sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Jadi melalui hadis ini kita dapat menyimpulkan satu penentu kepada ibadah seorang itu merupakan adalah niat. Jadi niat di sini adalah wajib. Saya berniat untuk melakukan haji seorang, dia bergantung kepada jenis-jenis haji yang dilakukan oleh seseorang. Sama ada dia melakukan haji ifrad, haji tamattu' dan ataupun haji qiran. Untuk jenis haji yang pertama iaitu haji ifrad. Haji ini bermaksud melakukan haji terlebih dahulu pada bulan-bulan haji. Setelah selesai amalan hajinya, baru dia berniat umrah pada tahun yang sama. Bagi orang yang melakukan haji ifrad ini, dia kena berniat haji terlebih dahulu, kemudian baru dia berniat umrah. Untuk contoh lafaz niat bagi niat ihram haji iaitu nawaitu hajja wa ihramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan ibadah haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Setelah selesai melakukan amalan dan perkara haji, dia perlu melafazkan niat ihram umrah iaitu nawaitu umrata wa ihramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku
mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Untuk jenis haji yang kedua, iaitu haji tamattu'. Haji ini bermaksud melakukan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji. Setelah selesai melakukan amalan umrah, dia perlu berniat haji pada tahun yang sama. Seperti mana haji ifrad, tapi haji tamattu' ni dia melakukan umrah terlebih dahulu baru haji. Untuk jenis haji yang ketiga, iaitu haji qiran. Haji ini bermaksud melakukan haji dan umrah secara serentak pada tahun yang sama. Sama ada seseorang itu berniat haji dan umrah pada satu niat ataupun berniat umrah terlebih dahulu. Tetapi sebelum melakukan tawaf, dia kena memasukkan niat haji di dalamnya. Untuk lafaz niat haji dan umrah bagi haji qiran ni dalam satu lafaz, iaitu nawaitul hajjah wal umrata wa ahramtu bihama lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan berihram dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Cara mengerjakan haji qiran ni, seseorang itu kena melakukan umrah terlebih dahulu. Dan sebelum dia berjumpa dan bertahlul, dia kena melakukan ibadah haji hingga selesai. Okey, untuk yang seterusnya, saya akan membahaskan tentang amalan-amalan sunat niat ihram. Amalan-amalan sunat ni dia terbagi kepada 3, iaitu sebelum niat ihram, semasa niat ihram dan selepas niat ihram. Untuk amalan sunat sebelum niat ihram, kita boleh melakukan dengan cara mengikat kuku ataupun memotong kuku, merapikan rambut, janggut dan misai, menanggalkan bulu ketiak, ari dan sebagainya. Mandi sunat ihram, mengambil wuduk, memakai wangian pada badan tapi bukan pada pakaian, sebab itu boleh dikenakan dam, memakai minyak rambut, memakai pakaian ihram berwarna putih dan boleh melakukan solat sunat ihram. Seterusnya, untuk amalan sunat semasa niat ihram, kita boleh melakukan berniat ihram dengan cara menghadap ke arah kiblat dan berada dalam keadaan berwuduk. Dan untuk akhir sekali, selepas amalan sunat selepas niat ihram, kita boleh melakukan cara bertalbiyah, berdoa, membaca Al-Quran dan berzikir. Dan juga kita perlu mengelakkan diri daripada berbual kosong yang tidak mendatangkan faedah. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Zarif atas perkongsian beliau sebentar tadi. Okey, kita teruskan dengan saudari Hurul. Saudari Hurul, bolehkah saudari Hurul terangkan mengenai wukuf di Arafah? Terima kasih kepada moderator kita. Okay, saya teruskan dengan wukuf di Arafah. Okay, definisi wukuf. Wukuf ni berada di bumi Arafah walau satu saat sekalipun dalam sebarang keadaan, bermula daripada gelincirnya matahari, yakni masuknya waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum terbitnya fajar, ataupun sebelum masuknya waktu subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Okey. Wukuf di Arafah ni merupakan tiang haji dan juga rukun yang terpenting dalam ibadah haji. Ia juga membezakan di antara ibadah haji dan juga ibadah umrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Maksudnya haji itu Arafah. Jadi bagi mereka yang meninggalkan ataupun tidak melaksanakan wukuf di Arafah ni, maka tidak sahlah haji yang dilakukan. Okey, maka dia kena qada balik ataupun melaksanakan lagi haji tersebut pada tahun yang berikutnya. Okey, syarat-syarat sahnya wukuf. Okey, bila mana syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah ibadah wukuf kita. Yang pertama telah berihram dengan niat haji. Jadi bila mana seseorang itu melakukan wukuf tetapi dia berniat ihram umrah, maka tidak sahlah dia punya wukuf tersebut.
Okey, yang kedua itu ahli ibadah ataupun dia ni berada dalam keadaan yang layak dalam menunaikan ibadah. Itu tidak gila, tidak pengsan, mabuk dan juga hilang akal sepanjang masa wukuf. Seperti contoh bila masuknya waktu wukuf tadi, dia hilang akal. Sehinggalah berakhirnya waktu wukuf. Yakni masuknya waktu subuh kan. Selepas masuknya waktu subuh dia sudah ada akal balik. Maka wukuf tadi yang dilakukan itu tidak sah sebab dia ni bukanlah ahli ibadah. Dia bukan dikategorikan dalam ahli ibadah sebab dia hilang akal. Okey. Yang ketiga ni berada di bumi Arafah walaupun seketika dalam waktu wukuf. Jadi walaupun dia tu lalu sahaja di bumi Arafah dalam waktu wukuf iaitu tergelincirnya matahari tadi sehinggalah sebelum terbitnya fajar kan. Dia berada pada waktu wukuf di bumi Arafah. Bila mana dia tidak berada di bumi Arafah maka tidak sah dia punya wukuf tersebut. Ataupun dia berada di bumi Arafah tetapi bukan pada waktu Arafah maka wukuf tadi tidak sah. Okey. Amalan-amalan sunnah yang dilakukan sepanjang waktu wukuf ni itu yang pertama bertalbiyah. Labbaik Allah tu kan, itu bertalbiyah. Lepas tu yang kedua, wukuf di tempat Rasulullah SAW wukuf itu pada batu-batu besar yang ada di Jabal Rahmah. Di bawah Jabal Rahmah tu ada batu-batu besar. Maka Rasulullah SAW wukuf di situ. Maka bagi siapa yang mampu, bolehlah wukuf pada tempat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Okay, yang ketiga, tidak berpuasa. Maksudnya sunat bagi orang yang melakukan ibadah haji itu tidak berpuasa. Berpuasa tu hanya disunahkan bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Okey, yang keempat itu perbanyakkan doa, zikir, selawat, istighfar dan juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibacakan pada waktu wukuf. Yang kelima ni melakukan wukuf tu hingga terbenamnya matahari. Maksud terbenamnya matahari tu masuknya waktu maghrib pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka afdal lah tu waktu afdal melaksanakan wukuf. Itu maksudnya waktu zuhur sehinggalah masuknya waktu maghrib. Itu adalah masa afdalnya waktu wukuf. Dan dia merupakan sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh jemaah haji ketika wukuf di Arafah ni, itu tidur sepanjang waktu wukuf, berbual kosong, terusnya bertengkar ataupun berkelahi dengan jemaah lain dan juga membuat perkara-perkara khurafat. Maka kesalahan-kesalahan tersebut haruslah dielakkan daripada dilakukan oleh jemaah-jemaah haji yang akan datang. Okey. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada moderator kita. Terima kasih Saudari Hurul atas penerangan yang ringkas tetapi padat. Okay, maaf saya ingin bertanya kepada moderator kita iaitu Nuri Ajana. Boleh saudari menerangkan sikit tentang tawaf? Okay, terima kasih kepada Saudari Ulfa atas soalan yang dilontarkan. Okey, seperti yang kita tahu, tawaf ialah rukun ketiga dalam ibadah haji. Tawaf ni maksudnya ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan dengan syarat-syaratnya. Tawaf ni wajib dilakukan oleh jemaah haji ialah tawaf ifadah. Ulama bersepakat bahawa tidak sah haji seorang tu jika tidak melakukan tawaf ifadah. Maksudnya kat sini tawaf ifadah ni memang kita wajib lakukan. Kalau kita buat, maksudnya kita buat haji tapi kita tak buat tawaf ni. So tawaf kita punya haji tu dia tak sah. Selain tawaf ifadah, dapat lagi tawaf-tawaf jenis-jenis yang lain iaitu yang pertama ialah tawaf kudum. Tawaf kudum dikenali sebagai tawaf selamat datang. Selalunya tawaf ni dilakukan bagi jemaah haji yang mengerjakan haji ifrad dan haji qiran. Hukum melakukan tawaf kudum ni ialah sunat muakkad. Yang kedua ialah tawaf tahiyat al-bait, iaitu tawaf ketika memasuki Masjidil Haram untuk membagi penghormatan kepada Kaabah. Tahiyat al-bait ni dia punya
dia punya hukum dia sunat. Sama macam apabila kita solat tahiyatul masjid. Okey, yang ketiga ialah tawaf sunat. Tawaf sunat ni ialah tawaf yang boleh dilakukan pada bila-bila masa saja. Yang keempat ialah tawaf nazar. Tawaf nazar ialah tawaf yang wajib dilakukan sekiranya seseorang itu bernazar kerana sesuatu perkara. Yang terakhir ialah tawaf wada'. Tawaf wada' ialah dikenali sebagai tawaf selamat tinggal. Dilakukan apabila hendak meninggalkan Mekah lebih dari 2 marhalah iaitu 96 km. Hukum melakukan tawaf ni wajib mengikut mazhab fiqih. Berdasarkan hadis Nabi SAW, janganlah kamu seseorang beredar kembali sebelum dia akhiri dengan tawaf di Baitullah. Okey. Kalau kita nak buat tawaf, kita mesti tahu waktunya. Okay, waktu yang sesuai untuk melakukan tawaf ifadah ialah bermula dari tengah malam hari nahar iaitu 10 Zulhijjah dan tidak ada akhir waktu. Waktu afdalnya ialah pada hari nahar. Maksudnya hari nahar ni ialah hari raya Aidiladha ataupun hari raya haji lah, tapi betul-betul afdal buat pada hari tu lah, boleh je buat hari lain. Lepas tu yang seterusnya ialah syarat-syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua ialah suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Dan time kita nak buat tawaf tu, pastikan keadaan sekeliling, pakaian, tempat semua tu bersih, tak ada najis. Jangan time kita nak buat tiba-tiba ada sedikit najis yang kita tak perasan, tak boleh, tak sah tawaf kita time tu. Yang ketiga ialah menutup aurat. Seperti biasa, aurat lelaki sampai mana, sampai mana, dan seperti biasa juga perempuan ialah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Yang keempat ialah bermula pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf ke tawaf wada', sunat atau nazar. Okey, maksudnya kat sini bermula pada sudut Hajarul Aswad ialah nanti dekat sana, dekat part Hajarul Aswad tu dia macam ada bagi tanda. Dekat tanda tu, kita akan berhenti kat situ, kita akan start niat kita nak buat tawaf. Tak kisahlah tawaf wada' ke, tawaf sunat ke, jenis tawaf, tapi nanti dekat part dekat yang ada tanda tu kita akan berniat, bila niat dekat situ. Yang kelima ialah menjadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Maksudnya kat sini, time kita mengelilingi Kaabah, pastikan bahu kiri kita menghadap, maksudnya macam Kaabah. Lepas tu kita ke hadapan. Maksudnya kat sini jangan pergi time kita tengah tawaf tu, tiba-tiba macam kita rasa macam ramai orang lah, tak apa kita buat bertentangan arah. So macam ibarat bahu kanan kita dekat dengan Kaabah. Dia tak boleh, dia kena bahu kiri. So kita akan buat tawaf tu satu halis saja. Yang keenam ialah mengelilingi Kaabah 7 kali dengan yakin. Maksudnya kat sini ialah kita kalau nak tawaf tu kita kena ada dengan perasaan yakin lah, tak boleh ada was-was. Sekiranya dah selesai 7 pusingan tapi kita ada rasa was-was, kita diharuskan kita seharusnya kena tambah lagi 1 pusingan untuk bagikan tawaf jadi sempurna. Yang ketujuh ialah berjalan bertujuan tawaf. Kita berjalan ni, maksudnya kat sini ialah apabila kita tengah tawaf tu, kita jangan ada niat nak cari barang tercicir ke, nak cari kawan ke, maksudnya nanti kita tawaf tu kita just fokus. Okay, kita tawaf sebab Allah semua kan, tak ada ni time kita tawaf tu tiba-tiba teringat macam ada barang tertinggal, tercicir, kena cari. Tak boleh, tak sah lah kita punya syarat-syarat dia. Okay, yang terakhir lah dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Darul Hijrul Ismail. Tak sah tawaf jika dilakukan daripada luar kawasan ditetapkan. Okay, selepas syarat sah tawaf, seterusnya ialah sunat-sunat tawaf. Sunat-sunat tawaf yang pertama ialah berjalan kaki. Dibenarkan juga untuk menaiki kenderaan sama sihat ataupun tidak. Yang kedua ialah beriktibar bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Iktibar bermaksud menutup bahu sebelah kiri dengan kain dan membiarkan bahu kanan terbuka. Ini untuk bagi lelaki lah yang memakai ihram, menutup bahu sebelah kiri dan sebelah kanan, kain sebelah kanan terbuka.
Yang ketiga ialah melakukan ramal, yakni berlari-lari anak bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i untuk lelaki saja. Akan tetapi sekiranya keadaan maka tidak digalakkan untuk ramal kerana takut menyakiti orang lain. Yang keempat ialah istilam Hajarul Aswad dan mengucupnya. Istilam bermaksud memberi isyarat atau melambai ke arah Hajarul Aswad. Yang kelima ialah istilam rukun Yamani dan tidak mengucupnya. Yang keenam ialah berzikir dan berdoa. Antara waktu yang wajib pula antara waktu yang mustajab untuk doa ialah ketika tawaf. Maka orang ramai digalakkan untuk memperbanyakkan berdoa, terutama untuk memohon keampunan. Yang ketujuh ialah berturut 7 kali pusingan. Maksud kat sini berturut-turut 7 kali pusingan ialah tidak melakukan perbuatan lain ketika melakukan tawaf. Maksudnya jangan nanti time kita tawaf dah 3 kali round, tiba-tiba kita nak pergi tandang, kita sama balik. Tak boleh. Jadi kalau kita dah start, sekali tu kita kena habiskan 7 tak boleh nak berhenti ke, tak boleh buat benda lain ke, tak boleh. Yang ke-8 ialah tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Tawaf ni sama juga macam ibadat seperti solat, sebab tu kita kena lakukan dengan penuh fokus dan khusyuk. Yang terakhir ialah solat sunat tawaf. Disunatkan untuk melakukan solat sunat. Solat sunat tawaf ni boleh dilakukan di mana-mana saja. Tetapi yang paling afdal mengikut sunnah Rasulullah SAW ialah dekat makam Ibrahim. Okey, yang seterusnya ialah perkara-perkara makruh semasa tawaf. Perkara-perkara semasa tawaf ialah pertama ialah makan dan minum. Yang kedua ialah bercakap-cakap dengan percakapan yang kurang sopan. Tahu kan perkataan yang sopan macam mana. Yang ketiga ialah membaca doa dengan nyaring. Membaca doa dengan nyaring ni dia makruh sebab takut kalau kita baca kuat-kuat takut mengganggu orang yang tengah ke ibadah haji juga sebab kuat. So kita macam tak dapat fokus dengan apa yang kita lakukan. So yang keempat ialah bercakap dengan menggunakan telefon bimbit. Kalau boleh kita lah guna telefon dekat sana. Yang kelima melakukan ramal dalam semua pusingan. Dan yang terakhir ialah menahan kentut, buang air kecil dan air besar. Okey. Yang seterusnya ialah perkara-perkara yang membatalkan tawaf. Yang pertama ialah terbuka aurat dengan sengaja. Tetapi jika aurat terbuka disebabkan tiupan angin, tak apa. Tu tak batal lah tawafnya sebab bukan secara sengaja kan. Tetapi kalau macam sengaja yang tengah tawaf tu tiba-tiba saja nak selak kain ke apa ke, tu tak boleh. Terus batal tawaf dia. Yang kedua ialah menyentuh Kaabah atau kelambunya termasuk syadarawan. Jika menyentuh bahagian Kaabah tu, yang kain tu, maka pusingan tawaf dia terbatal. Yang ketiga ialah menyentuh atau memasuki Hijrul Ismail. Tidak sah tawaf yang dilakukan di dalam Hijrul Ismail. Yang kedua terakhir ialah tidak yakin 7 pusingan tanpa menambah 1 pusingan yang meyakinkan. Maksudnya kat sini dia dah buat 7 pusingan tapi dia tak yakin. Lepas tu dia kata tak apalah ada cukup 7 pusingan. Dia was-was tak cukup 7 pusingan. Lepas tu kata dia tak payah tambah. Dia punya tawaf tu automatik tak sah. Jadi dia punya tawaf tu batal sebab dia rasa was-was tapi dia tak tambah pun 1 pusingan untuk bagi sempurnakan tawaf dia tu. Yang terakhir ialah belum cukup 7 pusingan. Kemudian terus sa'i dan bergunting kerana dibimbangi ditinggalkan kawan atau keluarga. Maksudnya kat sini ialah dia macam contohlah dia baru buat dalam 4 round tawaf. Lepas tu dia terus pergi buat sa'i dengan gunting sebab dia masih macam dia takut kena tinggal dengan pihak apa ni kawan dia ke, dengan keluarga ke, takut tertinggal bas ke apa. So dia terus pergi buat benda lain tapi dia tak habiskan tawaf dia. Okay. Itu sahaja penerangan saya tentang tawaf. Sekian, terima kasih. Okay, kita berehat sebentar untuk bagi ruang kepada ahli panel kita untuk berehat. So kita akan kembali selepas ni. لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali kita dalam slot yang kedua. Jadi kita akan teruskan. Sebentar tadi kita telah berbincang mengenai niat ihram, wukuf di Arafah dan tawaf. Jadi di slot kedua ni kita akan membincangkan atau membahaskan tentang manasik haji yang seterusnya. Okey, berbalik kepada saudari Ulfa. Seperti yang kita tahu, selepas melakukan tawaf, kita akan teruskan dengan sa'i. Saudari Ulfa, apakah yang dimaksudkan dengan sa'i di dalam haji? Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator kita iaitu Nuri Adriana. Okay, saya akan menerangkan sedikit tentang rukun haji dan umrah iaitu sa'i. Sa'i adalah rukun haji dan umrah yang merupakan satu perbuatan bagi mengingati peristiwa Siti Hajar yang berulang alik dari Bukit Safa dan Marwah bagi mencari air untuk dirinya dan anaknya iaitu Nabi Ismail AS. Ketika itu dia telah ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim AS kerana menurut perintah Allah SWT. Seterusnya ialah Bukit Safa dan Bukit Marwah juga disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadat haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah dia bersa'i, iaitu berjalan dengan ulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi maha mengetahui. Dari surah Al-Baqarah ayat 158. Amalan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah merupakan salah satu syiar terpenting amalan Islam pada musim haji dan umrah. Ibadah haji merupakan salah satu rukun haji dan umrah yang dilakukan dengan berlari anak atau berjalan cepat sebanyak 7 kali perjalanan ulang-alik yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jika ditinggalkan, maka haji seseorang itu tidak sah dan tidak boleh membuka ihramnya selagi belum melakukan sa'i. Kedua bukit yang satu sama lainnya berjarak sekitar 450 meter. Ketika melintasi Batu Nur Wadi, iaitu kawasan yang terletak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kini ia ditandakan dengan lampu neon yang berwarna hijau. Seterusnya ialah bersa'i hendaklah disegerakan selepas melakukan tawaf haji dan umrah. Ibadah sa'i boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwuduk dan boleh dilakukan dan boleh bagi wanita yang datang haid dan nifas. Syarat-syarat sa'i yang pertama ialah dilakukan selepas tawaf rukun atau tawaf hudud. Dan ia bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dia tak boleh bermula dari Bukit Marwah, dia kena bermula dari Bukit Safa. Dan cukup 7 kali dengan yakin dikira daripada Safa ke Marwah dan sekali daripada Marwah ke Safa. Maksudnya kalau dekat sini Bukit Safa Marwah, kita
dia sekali. Lepas tu dia pergi ke bukit Safa pula sudah 2 kali dan dibuat sampai 3 kali dengan yakin tanpa ada perasaan yang was ataupun ragu. Dan hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di Safa dan Marwah. Dia tak boleh separuh lepas tu tak sampai lagi dekat Bukit Safa, dekat Bukit Marwah dipatah balik. Tak boleh, dia kena sampai betul-betul ke penghujung Bukit Marwah dan Safa. Seterusnya ialah hendaklah sa'i di Batnu Al-Wadi, iaitu Batnu Al-Wadi ni ialah kawasan di antara 2 lampu neon yang berwarna hijau yang terletak di pertengahan Bukit Marwah dan Bukit Safa. Syarat yang terakhir ialah tidak berniat lain yang boleh memesongkan tujuan bersa'i. Seterusnya ialah sunat-sunat dalam mengerjakan sa'i. Keluar sa'i melalui bar As-Safa iaitu pintu Safa, terletak berdekatan dengan lampu hijau dalam bangunan masjid yang berbumbung yang bersententangan dengan Hajarul Aswad yang merupakan garis permulaan tawaf seperti mana yang Nurin Ariana sebutkan tadi. Seterusnya menaiki Bukit Safa dan Marwah sehingga sampai ke kawasan berbatu di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Seterusnya disunatkan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan serta bertakbir di Safa dan Marwah. Berlari-lari anak bagi lelaki dan berjalan cepat bagi wanita apabila sampai di tempat bertanda lampu neon hijau ataupun tiang hijau. Dan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Seterusnya disunatkan berdoa, berzikir atau membaca Al-Quran ketika melakukan sa'i. Dan bagi orang yang tidak mampu seperti macam sakit ataupun uzur kan orang-orang tua sekarang, dia digalakkan berkendaan seperti kursi roda dan sebagainya. Adalah prosedur-prosedur dia dekat sana. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Ulfa. Okey, baiklah. Sekarang kita beralih kepada ahli panel kita yang keempat. Aiman, bolehkah Aiman menceritakan serba sedikit tentang bermalam di Muzdalifah? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, saya akan menceritakan sikit tentang persoalan. Saya akan cuba menjawab soalan tersebut. Jadi, apa yang kita dapat faham dengan bermalam di Muzdalifah ni? Bermalam di Muzdalifah ataupun juga dikenali sebagai mabit. Maksud dia, bermalam di Muzdalifah ataupun mabit ni adalah berada di Muzdalifah selepas paruh malam 10 Zulhijjah hingga seketika sebelum terbit fajar, yakni sebelum masuk waktu subuh lah pada hari tersebut. Jadi, berapa lamakah kita kena ada kat sana? Okey, berapa lama kita kena ada kat sana? Tempoh masa untuk kita bermalam di Muzdalifah memadai walau hanya seketika. Sekejap pun tak apa. Tapi orang kata sebaik-baiknya berada sepanjang malam. Sama juga macam kita solat. Kan? Sebaik-baiknya lepas daripada kita solat tu, kita berwirid dulu ke, kita berdoa dekat Allah. Waktu itulah sebaik-baiknya berada sepanjang malam. Sebab apa baik? Sebab lagi lama kita ada kat sana, lagi banyak amal ibadah yang kita boleh buat. Jadi yang seterusnya, adakah sah mabit di dalam kenderaan? Ini soalan yang sesuai bagi jemaah-jemaah haji yang berada dalam bas yang lambat ke sebab kesesakan lalu lintas. Jadi jawapan dia sah. Okay. Sah mabit bagi jemaah haji yang dibawa dengan bas yang hanya melintasi Muzdalifah dalam waktu tersebut walaupun tidak menjejakkan kaki di Muzdalifah ataupun tertidur ketika bas melintasinya. Walaupun kita tak jejak kaki, dia tetap sah. Ataupun tertidur. Biasalah kita faham jemaah-jemaah haji ni kebanyakan ni ramai yang dah berusia. Fahamlah kita orang-orang yang berusia kadang tertidur, selalu tiba-tiba terbangun kan, dia banyak tertidur. Jadi hukum mabit di Muzdalifah, apa hukum bermalam di Muzdalifah? Hukumnya adalah wajib haji. Jika tertinggal hajinya sah. Jangan takut, sah, memang sah. Tapi macam kita dah buat salah,
kita dah langgar undang-undang, kita kena bayar. Dah bayar denda. Bayar je tak apa, yang penting sah. Tapi takkanlah kita nak bayar saja kan, mesti kita nak merasa pengalaman bermalam di Muzdalifah. Jadi lokasi Muzdalifah ni dia terletak di antara Arafah dan Mina, 3 km dari Arafah. Dia mula daripada Mekah, Mina, dia Muzdalifah, Arafah. Jadi jarak dia di antara di antara Arafah ni cuma 3 km saja. Jadi keluasan dia berapa? Keluasan Muzdalifah ni, keluasan dia tu lebih kurang dalam 12.25 km. Bersamaan dengan 1225 meter. Betul, maafkan saya kalau salah. Sama je, 12.25 km. Jadi tentang Muzdalifah ni juga telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang bermaksud, apabila kamu berangkat dari Arafah, maka sebutlah nama Allah di Mas'ar Al-Haram. Sebutlah nama Allah. Nanti saya akan terangkan lebih lanjutlah di bawah suasana di Muzdalifah. Suasana di Muzdalifah ni masya-Allah seronok. Kawasan yang berpasir, kawasan yang berbatu-batu. Tapi untuk jemaah-jemaah haji yang nak datang ke sana jangan risau. Sebab kita dah disediakan dah kanvas yang besar. Yang mana kanvas yang besar tu lebih kurang kapasiti dia untuk 2 ke 3 bas. Jadi untuk bas yang lewat, yang lambat, tak ada kanvas. Mesti confirm penuhnya. Padang tu nanti jadi penuh dekat Muzdalifah tu. Tapi orang datang nak beribadah, dia guna je apa yang ada. Jadi kita berhimpun mengikut nombor bas dari Arafah dan jemaah dari Malaysia berhimpun setempat. Sebab apa, kalau kita biarkan mereka berpecah, nanti kita menyusahkanlah urus siti ataupun mutawif yang nak menguruskan tu nak kena cari jemaah yang dah berpecah tu. Jadi jemaah untuk jemaah package dan muasasah ditempatkan berasingan, dia tak sekalikan. Jadi dekat sana pun kita jangan risau sebab dah disediakan kemudahan-kemudahan, iaitu antaranya seperti tandas, lampu spotlight untuk waktu malam dan tong sampah. Untuk tandas maknanya kita tak perlu risau tengah beribadah tiba-tiba rasa macam aduh sakit perut ke kan, rasa macam nak terkucil ke apa, tak payah risau sebab dekat sana disediakan tandas. Yang kedua, lampu spotlight. Takkan kita nak biar blackout malam-malam kot berjalan terlanggar tiang, terlanggar unta ke, tiba-tiba terlanggar pokok kurma, kita tak tahu. Jadi disediakan lampu spotlight, jangan risau. Kot nak cari suami ke isteri, mana pula isteri aku, mana pula suami aku. Untuk suami tak ada masalah lah, kalau isteri hilang kot menggatal nak cari lain. Macam isteri dia, ya Allah mana pula suami aku. So dia sediakan spotlight kat sana biar kita boleh nampak, oh tu suami aku, tu isteri aku. Dan yang ketiga, tong sampah. Tong sampah ni bertujuan untuk apa? Untuk buang sampah lah. Jaranglah orang gunakan tong sampah untuk keluarkan duit. Tak ada. Tong sampah ni memang untuk buang sampah. Kita sama-sama. Sebab apa? Sebab an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Jadi apa yang kita boleh buat dekat Muzdalifah ni? Kita boleh, antara aktiviti-aktiviti adalah solat sunat, berzikir, membaca Al-Quran, mengutip anak-anak batu untuk jamrah, melontar jamrah, berdoa dan bertalbiah. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat Quran juga. Seperti mana ayat dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza afadtum min Arafat fazkurullah indal mash'aril haram wazkuruh kama hadakum. Bermaksud apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah. Berzikir kepada Allah di Mash'aril Haram. Mash'aril Haram ni apa? Muzdalifah. Berzikirlah, yakni dengan menyebut Allah sebagaimana ditunjukkannya kepadamu. Kita berzikir, kita solat sunat. Takkan kita nak pergi sana semata nak bercuti kan? Kita buat amalan-amalan bagus. Jadi apa amalan sunat yang kita boleh buat di sana? Amalan sunat iaitu yang pertama, solat maghrib dan isyak jamak takhir, yakni 1 azan dan 2 iqamah jika belum menunaikannya. Di mana yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bergerak dari Arafah dan ketika sampai di Syam, beliau turun dari kenderaannya lalu buang air kecil. Setelah itu beliau berwuduk, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, apakah kita solat sekarang? Wahai Rasulullah, baginda menjawab, nanti solat di depan. Nabi kata solat di depan. Sahabat Nabi ni pun naik balik kenderaan dia sampai di Muzdalifah. Baginda turun lalu berwuduk dengan sempurna, kemudian iqamah untuk solat dan dilanjutkan dalam solat maghrib, lalu semua orang mendudukkan untanya di tempat masing-masing, kemudian iqamah untuk solat isyak, lalu beliau solat isyak. Beliau tidak solat sunnah di antara dua solat tersebut. Maknanya
Itu antara amalan-amalan sunnah lah. Yang kedua, mengutip 7 biji anak batu untuk melontar di jamrah kubra pada keesokan harinya. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah hingga terbit fajar, yakni sehingga sampai waktu subuh dan solat subuh pada awal waktu. Yang keempat, terus berada di Muzdalifah hingga langit cerah, yakni waktu pagi. Yang kelima, banyak berzikir dan berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Ini berkesesuaian untuk pada mereka yang memerlukan apa-apa. Kita doa pada Allah, nak kahwin cepat, nak isteri cantik, suami cantik, nak yang terbaik ke apa, nak kehidupan yang cantik sempurna, kita minta ke Allah. Semua ini sebab daripada Allah. Hidup mati kita semua daripada Allah. Allah yang tentukan. Jadi minta pada dia. Jadi yang terakhir sekali, bertalbiah dalam perjalanan ke Mina dan berhenti setelah selesai melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah adalah sunnah. Berkaitan dengan jamrah, melontar jamrah ni, nanti ahli panel seterusnya akan membentangkan tentang jamrah tu, melontar jamrah ni lah. Jadi itu saja sedikit perkongsian daripada saya mengenai bermalam di Muzdalifah. Maafkan saya ada kekurangan. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Aiman atas perkongsian beliau sebentar tadi. Kita teruskan dengan ahli panel kita yang terakhir, saudara Hafizul. Sebentar tadi saudara Aiman menerangkan tentang bermalam di Muzdalifah. Bolehkah saudara Hafizul terangkan tentang bermalam di Mina dan apa yang dimaksudkan dengan melontar jamrah? Silakan saudara. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Okey, saya akan menerangkan kepada kami semua iaitu tentang bermalam di Mina. Bermalam di Mina adalah merupakan wajib haji yang keempat, iaitu pada malam-malam tasyrik, malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sedikit info, iaitu para jemaah juga boleh keluar meninggalkan Mina dan menuju ke Mekah pada hari ke-12 Zulhijjah. Tetapi sudah bermalam di Mina pada 11 dan 12 Zulhijjah. Cara ini disebut sebagai nafal awal. Okey, saya akan menerangkan tentang syarat-syarat nafal awal. First adalah meninggalkan Mina selepas tergelincirnya matahari, tetapi sebelum terbenamnya pada 12 Zulhijjah tu. Okey, yang kedua adalah telah menyempurnakan lontaran semua ketiga-tiga jamrah tu pada hari tasyrik, iaitu 2 hari tasyrik tu. Okey, ketiga adalah merupakan kita kena niat dulu nafal untuk kembali ke Mekah semasa dan berada di kawasan Mina, dan tidak lagi untuk tidak lagi kembali kepada Mina. Yang keempat pula adalah bermalam di Mina selama 2 malam. Okey. Kemudian para jemaah mungkin ada mengalami sedikit beberapa kerumitan kan. Contohnya tak ada kenderaan nak balik ke Mekah, lepas tu susah nak dapat kenderaan kan. Lepas tu yang kedua tak sempat nak keluar waktu tak ada nak keluar waktu sepadan Mina sebelum jatuh tadi pada 12 Zulhijjah. Lepas tu yang ketiga, rumah panggil yang disediakan tu mungkin tutup lagi lah waktu tu. Okey, seterusnya saya akan ceritakan tentang dam waktu kalau tidak bermalam di Mina. Okey, first kalau semalam kita tidak bermalam di Mina, kita kena secupak biji-bijian yang mengenyangkan seperti gandum, beras dan seumpamanya. Yang kedua, kalau kita tinggalkan Mina tu kan, selama kita meninggalkan Mina tu kan selama 2 hari kan, ataupun 2 malam kan, jamnya selama 2 cupak. So ketiga adalah meninggalkan tidak bermalam di Mina selama 3 malam, dan jam dia tu kan akan dinaikkan lagi, iaitu seekor kambing atau 1/7 daripada seekor lembu, unta atau seumpamanya. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang melontar jamrah. Okey, melontar jamrah ni adalah sebahagian daripada haji, okey, kepada seluruh umat Islam kan. Okey,
jemaah haji melemparkan batu-batu kecil di 3 dinding yang dipanggil jamarat. Ini adalah satu perkara wajib dan kita wajib lakukan dalam ibadah haji. Dan seterusnya jalan menuju ke Mina tu sejauh 7 km untuk ibadat melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah, iaitu bersamaan pada hari Nahar ataupun hari raya Aidiladha. Lepas tu jemaah haji akan terus berada dekat Mina tu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah untuk lentaran bagi ketiga-tiga jamrah tersebut. Okey. Nama jamrah-jamrah tersebut adalah yang pertama iaitu Jamratul Sughra. Okey, yang kedua pula Jamratul Wusta. Yang ketiga adalah Jamratul Kubra. Okey. Melontar setiap ketiga-tiga jamrah itu dengan 7 biji 7 biji. Dan waktu bagi melontar ketiga jamrah tersebut ialah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, waktu bermulanya terbit fajar pada 11 Zulhijjah tu sampailah terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Okey, waktu yang paling afdal pula nak cerita Okey, yang paling afdal adalah tergelincirnya matahari pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, syarat-syarat nak melontar nak melontar jamrah ni kan. Dia akan ceritakan. Yang pertama adalah melontar jamrah tidak tersesat daripada tujuan sebenar dia tu. Yang kedua pula adalah melontar dengan 7 biji batu jamrah tu kan. Lepas tu yang ketiga pula adalah melontar dengan menggunakan batu atau sejenisnya. Okey, yang keempat pula adalah hendaklah melontarkan batu lontaran tu masuk ke dalam tapungan jamrah tu dengan yakin dengan yakin. Yang kelima pula adalah hendaklah melontar dengan gaya merejam. Bukan seperti meletakkan batu, campak ataupun membuang Jangan buat begitu. Lepas tu yang keenam pula hendaklah melontar dengan tangan. Jika tidak kalau tak berkuasa ataupun tak daya nak baling kan, boleh pakai tangan kiri, kaki, mulut. Yang ketujuh pula adalah melontar dengan tertib ikut urutan tertib mula-mula pada Jamratul Ula, Jamratul Wusta, lepas tu dan diakhiri dengan Jamratul Aqabah. Okey, yang ke-8 pula adalah merupakan melontar bermakna tidak sah kalau Jamratul Aqabah tu kan kita tak melontarkan pada hari yang ke-12 pada 12 Zulhijjah tu, melainkan kalau kita dah lontar pada hari 11 pada 11 Zulhijjah tu. Maksudnya kita kena lontar sekali pada hari itu. Okey, yang ke-9 akhir sekali itu tak boleh kalau kita nak letak untuk orang lain kan. Tapi kita sendiri tak habis. So kita kena habiskan kita punya dulu, habis kita punya lontak dulu, baru boleh buat kat orang lain. Okey, sekian itu saja video saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Hafizul Aiman, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kelima ahli panel kita kerana sudi hadir dan menunjukkan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dengan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam. Orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.